Halo, selamat berjumpa. Dalam pelajaran ini, kita akan belajar tentang gandaan 10. Apakah gandaan 10? Gandaan 10 dengan perkataan 10, kita tahu bahawa ia akan melibatkan nombor 10. Dan gandaan memberitahu kita bahawa ia akan digandakan. Maka dalam matematik, bila kita gandakan, ianya bermaksud sama ada kita akan gandakan dengan pendarapan dan digandakan dengan nombor 10 sendiri, dan ianya boleh digandakan seberapa banyak kali yang kita mahu. Maka dalam contohnya, kiranya kita gandakan dia 2 kali 10 darab 10, maka kita akan dapat 100. Dan apabila kita gandakan dia sebanyak 3 kali, cuba kita jawab apakah yang akan kita dapat sebagai hasilnya. Ya, betul, kita akan dapat 1,000. Kiranya kita gandakannya sebanyak 6 kali. 5 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka apakah yang akan kita dapat sebagai hasilnya? Ya, iaitu 1 juta. Okey. Dalam ketiga contoh ini, apakah yang satu perkara yang kita perhatikan yang sangat interesting? Ya, apabila kita gandakan dianya 2 kali, sebagai hasilnya kita nampak bahawa kita akan dapat 2 nombor kosong atau sifar. Apabila kita gandakan dia 3 kali, sebagai hasilnya, ya betul, kita dapat dah 3 kosong. Apabila kita gandakannya sebanyak 6 kali, yes, kita dapat 6 kosong. Ini adalah sesuatu perkara yang sangat menarik yang murid-murid boleh perhatikan. Dan seterusnya kita akan tumpukan dan belajar cara-cara gandaan 10 ini ditulis. Okey, cikgu akan tunjukkan di sini ada 2 caranya. Satu, kita tulis tanpa menggunakan indeks, iaitu cara yang baru kita tunjukkan tadi. 100, 1000, 1,000,000 dan seterusnya. Ya, itu adalah cara-cara kita tulis. Contohnya sedemikian, ya, dan 1,000 dan 1,000,000. Okey, sebenarnya nombor 1 yang kita sangat biasa nampak, sebenarnya ianya juga adalah salah satu nombor 1 yang cikgu tulis di sini, nombor 1. Okey, sebenarnya ianya juga gandaan 10. Okey, apabila kita tulis dalam bentuk indeks, senang murid-murid akan dapat nampak apakah perbezaannya. Senilai dengan nombor 1 dalam bentuk indeks, kita dapat tulis ianya 10 kepada indeks kosong atau indeks sifar. Dan dalam bentuk 100, kita tuliskan dia dalam 10 kepada kuasa 2. Dan kita teruskan, ya, mari kita masukkan nombor 10, ya, supaya kita dapat tengok cara urutan dia
dan senang murid-murid boleh faham. Jom kita masukkan nombor 10 supaya dia tidak rasa ketinggalan kan. Okey, sini kita masukkan nombor 10. Ya, dalam bentuk indeks nombor 10, apakah bentuk dia? Ya, murid-murid sudah boleh teka kan? Dia akan ada indeks 1 apabila 100 dalam bentuk indeks 10 kepada kuasa 2 dan 1000 maksudnya 10 kepada kuasa 3. Ya, cuba teka apakah 1 juta akan ditulis di sini. Ya, betul tu. 10 kepada kuasa 6. Dan daripada sini, saya nak ajak murid-murid cuba perhatikan satu corak yang sangat menarik juga. Apabila kuasa 1, kita akan dapat 1 kosong. Apabila kuasa kosong, kita tidak ada kosong di sini. Apabila kuasa 2, kita dapat 2 kosong. Apabila kuasa 3, apatah lagi? 3 kosong lah kita dapat. Apabila kita dapat kuasa 6, ya betul, kita dapat 6 kosong. Inilah gandaan 10. Kita dah belajar apakah dia dan cara-cara untuk dituliskannya. Jom buat kita cuba berlatih, okey, dengan pendarapan dan juga pembahagian. Jom. Okey, sebagai contohnya, mari kita sediakan satu kertas putih dan biarlah kita berlatih dengan operasi pendarapan. Okey. Jom kita akan nampak di sini, biarlah kita pilihkan satu nombor untuk dibuatkan latihan 5.1. Ya, apabila kita darabkan dengan 1, apa kita dapat? Kita semua sudah tahu. Ya, kalau 5.7 darabkan kepada 10, apakah yang kita dapat? 5.7 darabkan kepada 100, apakah kita dapat? 5.7 darabkan kepada 1,000, apa pula yang kita dapat? Ya, jom kita masukkan jawapan masing-masing. 5.7 darab 1 kita dapat 5.7. Ya, apabila kita darabkan dengan 10 kita dapat 57. Bila kita darabkan dengan 100 kita dapat 570. Bila didarabkan dengan 1,000, gandaan 3 kali nombor 10, kita dapat 5,700. Okey, daripada sini, apakah satu lagi corak yang sangat interesting yang kita boleh tengok? Apabila kita nampak di sini, bila kita darab dengan 10, kita perhatikan bahawa titik perpuluhan seolah-olahnya telah ditolakkan ke sebelah kiri. Maka di sini kita nampak bahawa titik perpuluhan dah dapat tempat baru atau rumah baru dia. Dia dah ditolakkan daripada sini, dah ditolakkan kepada sini. Jom kita teruskan lagi. Tengok tempat baru titik perpuluhan. Di manakah atau berapa langkahkah ianya telah dipindahkan? Di sini kita nampak bahawa bila ada 2 kosong, kita gerakkan dia 2 langkah ke kiri. Dan nombor dia semakin besar. Maka kita dapat 570. Dan bila kita darabkan
1000. 1000 ada berapa kosong? Ya, 3 kosong. Maka murid-murid jangkakan berapa langkahnya yang akan titik perpuluhan itu digerakkan. Ya, betul. Kita akan gerakkan dia 3 langkah. Ke arah mana? Ke arah kiri. Ya, betul. Bijak tu. Maka tengok di sini. Bila kita gerakkan di sini, dan cikgu tuliskan, bila kita gerakkan ya ke kiri 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, jom itulah tempat barunya. Ya, maka dalam setiap tempat baru yang kita mulakan, kita akan masukkan nombor sifar atau nombor kosong. Maka di sini dapatlah kita nombor dan jawapan yang betul. Okey? Dan dalam pembelajaran kita yang tadi, kita tahu bahawa penulisan gandaan 10 boleh dituliskan dalam bentuk indeks. Jom, dengan contoh yang sama ini, mari kita tuliskan dia dalam bentuk indeks. Maka dengan cara ini, murid-murid boleh nampak bahawa sebenarnya gandaan 10 ini senang dipelajari. Okey, jom kita hilangkan kesemua ini. Maka kita tuliskan dalam bentuk gandaan dia. 5.7 darab kepada nombor 10 kepada kuasa kosong. Ini 10 gandakan 1 dan ini adalah 100 kita gandakan 10 ganda 2. Ini kita darab dengan 1000 kan? Maka cuba teka gandaan berapa tu? Ya, gandaan 3. Okey. Ini adalah perbandingan di antara cara pendarapan gandaan 10 dalam bentuk biasa yang kita tulis dan juga dalam bentuk indeksnya. Okey. Sebelum kita tinggalkan pelajaran ini, cikgu nak tekankan ada lagi satu perkara yang kita perlu perhatikan. Ganda 10, gandaan kosong, biasanya kita tulis nombor 1 sahaja. Ya? Dan lagi satu perkara, nombor gandaan 10 kuasa 1, biasanya nombor 1 itu tidak perlu dituliskan. Maka biasanya kita akan tuliskan nombor 10 sahaja. Sebab ianya telah difahami bahawa dianya ada di situ. Ya. Okey. Ini adalah dalam operasi pendarapan. Maka jom kita buatkan, apa kata kalau kita buatkan dalam operasi pembahagian. Dalam operasi pembahagian. Ya, mari kita masukkan lagi satu nombor. Okey, kita bagi contoh lagi, katakan 6.3. Ya, 6.3. Kiranya kita bahagikan dengan 1. Kita bahagikan dengan 1 dan 6.3 dibahagikan kepada nombor 10. 6.3 dibahagikan kepada 100. 6.3 dibahagikan kepada 1000. Kita berhenti di sini. Dan kita tahu bahawa kita akan lakukan sesuatu yang pembahagian gandaan 10 ini dalam bentuk indeks. Jom kita buat siap-siap dulu. Ya, apakah jawapannya? Okey. Kita tuliskan kiranya nombor gandaan 10 ini ditulis dalam
gandaan 10, apakah yang kita dapat? Ya, kita akan dapat nombor gandaan 10 kepada kuasa 1. Kita sudah sebut tadi, bila dia ganda kepada kosong, kita tidak tuliskan gandaan kosong dia. Dan nombor gandaan 10 ke kuasa 1 kita tidak tuliskan. Dan untuk gandaan 100 kita akan tuliskan dia dalam gandaan 2. Dan di sini kita akan digandakan dengan berapa? Ya, kuasa 3. Jom kita perhatikan. Tanpa menggunakan kalkulator, walaupun nombor dia nampak macam besar, susah, takut juga, tapi dengan satu tip yang sangat senang, pasti murid-murid boleh menguasainya. Okey, kita tahu bahawa apabila kita buat pembahagian, jawapan yang kita akan dapat semakin kecil. Kiranya kita dapat satu pizza yang besar, kalau tanpa pembahagian kita makan satu pizza untuk kita sendiri. Bila kita bahagikan, pasti bahagian yang kita dapat dan kawan kita dapat semakin kecil. Bila kita bahagikan lagi, katakan bahagikan kepada 6, semakin kecil pula setiap-tiap orang akan dapat. Ya, itulah apabila kita untuk mengecilkan sesuatu nombor, tadi kita perhatikan bahawa kita akan bergerak titik perpuluhan kepada arah kiri. Ya, kali ini untuk mengecilkan kita akan bergerakkan juga tetapi menghadap ke kanan. Jom kita mulakan. Okey, nombor gandaan 10 dalam contoh yang pertama kita dapat bahawa 6.1 bahagi 1, ya, kita dapat nombor dia balik. 6.3 bila dibahagikan kepada 10, cuba kita gunakan pergerakan titik perpuluhan. Ya, 1, 0, 1 langkah. Bahagi maksudnya ke kanan, mengecilkan. Ya, maka di titik perpuluhan di sini tempat asalnya bila digerakkan kepada arah kanan, kita akan menghadap ke sini. Dan 1 langkah maksudnya kita akan berhenti di sini. Maka tempat baru titik perpuluhan akan ada di sini. Maka di tempat depan perpuluhan kita akan gantikan dengan 1 nombor kosong. Maka hasil akhirnya inilah yang akan kita dapat, 0.63. Kita teruskan dan semakin murid-murid akan biasa dengan dia. 2, 0, 2 langkah dan bahagi ke kanan, maka kita akan gerakkan ianya ke kanan 2 langkah, 1, 2. Tempat baru titik perpuluhan ada di sana. Maka di tempat setiap poket kosong ini kita masukkan 0 dan di depan titik perpuluhan kita letakkan nombor 0. Maka hasilnya kita dapat 0.063. Ya, kita teruskan berlatih dan pasti murid-murid biasakan diri bila kita gerakkan di sini. Berapa langkah tu? 3 langkah. Kenapa tahu? Ya, 30. 30 maksudnya 3 langkah. Dan bahagi semakin mengecil maka hala ke kanan. 1, 2, 3. Tempat baru dia ada di sana. Isikan tempat kosong tu, tempat poket tu dengan 0 dan ya, hasil yang kita dapat 0.063. Ya, itulah jawapan kita. Maka bila kita gunakan dalam pembahagian, kita tahu bahawa jawapannya sama saja. Walaupun kita tulis dalam bentuk indeks, tapi maksud dia sama je dan jawapan dia pasti
akan sama. Mari kita akan lengkapkan semua jawapan dia. Jom, murid-murid cakapkan apa jawapan dia. 6.3 bagi 1, ya kita dapat 6.3 balik. 6.3 darab 10, ya kita dapat 0.63. 0.63 bila dibagikan dengan 10 kepada gandaan 2, kita dapat 0.063 dan akhirnya contoh kita bagi dengan 10 kepada kuasa 3 sama maksud dengan 1000, kita dapat jawapannya 0.063. Okey, ini adalah contohnya. Mari kita buatkan dengan sekarang kita akan buatkan latihan dengan bertumpukan dengan 10 gandaan dengan indeks yang positif dan negatif. Okey, kita akan tunjukkan tadi, kita cuma tunjukkan gandaan yang positif. Positif 1, positif 2, positif 3 dan kosong. Belum lagi kita terokai yang bahawa indeks boleh ditulis dalam bentuk positif dan bukan itu sahaja, ianya juga boleh ditulis dengan indeks negatif. Jom kita teruskan. Kita tengok dulu indeks positif. Ya, bila positif, jom katakan kita akan buatkan contohnya. Ya, mari kita letakkan bahawa okey, 6.35 bila didarabkan kepada 10, apakah jawapan dia? 10 sebenarnya ada indeks 1, iaitu positif 1. Maka kita akan dapat, ya, murid-murid sudah dapat jawapan tu, 6.35. Jom kita buatkan lagi satu contoh. Kiranya kita ada 3 darab 10 kepada kuasa 2. 10 kuasa 2 sama maksud dengan 100. Maksudnya kita cuma gerakkan titik perpuluhan kita berapa langkah? 2 langkah. Bila kuasa 2, 2 langkah. Bila kuasa 1, 1 langkah. Bila kuasa 3, ya 3 langkah. Dan sama ada dia ke kiri atau ke kanan bergantung kepada sama ada ianya pendarapan atau pembahagian. Di sini kita nampak bahawa apabila kita buatkan dengan pendarapan, maka nombor dia semakin menjadi besar. Dan di sini nombor 3, murid-murid mungkin tanya, di manakah titik perpuluhan dia? Kiranya murid-murid tidak tahu lagi. Okey, jom kita terangkan di sini. Bagi setiap nombor, kiranya nombor titik perpuluhan dia tidak ditulis, dia sentiasa ada di belakang digit 1. Maka di sini titik perpuluhan dia ada di sana. Apa? Sekarang kita darabkan dengan 10 kepada gandaan 2, maka pergerakan 2 langkah ke kiri. Nombor semakin besar, maka kita dapat tadi 3, sekarang mesti lebih besar daripada 3. Maka ya betul, kita dapat di sini jawapan dia adalah 300. Jom kita bagi lagi satu contoh dan sekarang kita cikgu nak ajak murid-murid cubakan. Kiranya 8.3 darab dengan 10 kepada kuasa positif 3. Apakah yang kita dapat? Ya, betul. Kita akan dapat 8.000
200. Ya, kerana titik perpuluhan bergerak daripada tempat asalnya 3 langkah dan ketiga langkah itu akan diambil menghadap ke kiri. Maka ia semakin besar. 1 langkah, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Maka tempat baru titik perpuluhan telah dianjakkan ke kiri. Maka di sini kita akan isikan poketnya dengan nombor sifar, maka kita dapat ya tempat baru titik perpuluhan ada di sana. Maka itulah hasilnya 8,200. Jom kita cubakan dengan lagi satu contoh 0.318 kepada kuasa 10, katakan kuasa 4. Kita belum lagi cuba kuasa 4 kan? Jom kita mulakan. Okey. Mungkin murid-murid boleh cuba dahulu. Ya. Okey. Jom kita masukkan apakah jawapan dia? Kita gerakkan langkah berapa kali? 4 kali. Dan hala ke mana? Hala ke kiri dan nombor semakin menjadi besar, maka kita dapat 1, 2, 3, 4 tempat baru di sana dan diisikan iaitu kita akan dapat 3,180. Inilah jawapannya. Senang kan? Jom kita buatkan lagi satu. Okey. Kiranya kita bagikan soalan iaitu 0.771 dan dengan indeks positif lagi, masih positif lagi, kiranya kita bagi dalam positif 5. Okey. Kita bagi masa untuk murid-murid untuk cubakannya. Apakah yang murid-murid akan dapat? Bila kuasa positif 5, nombor dia semakin besar. Apakah dia? 1, 2, 3, 4. Tak cukup kan? Ya, tak cukup kan? Kena tambah lagi 1. 5. Ya, 5 langkah. Kerana kuasa 3 atau ada 5 kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Tempat poket-poket itu apa kita buat? Masukkan dengan kosong. Tempat baru titik perpuluhan sudah bergerak ke belakang. Maka kita dapat 77100. Tempat titik perpuluhan dah pergi ke sana. Okey. Mula-mulanya dia ada di sini, tetapi sekarang kita semua telah gerakkan ke arah kiri. 1, 2, 3, 4 dan kita ambil 5 langkah dan berhenti di sini. Dan kita kenapa kita ambil 5 langkah? Kerana di sini kuasa 5. Okey. Dan kita akan contoh dia dan latihan kita akan berhenti di sini untuk indeks positif. Jom kita tengok kira apa yang berlaku dengan indeks negatif. Okey, sekarang cikgu akan terangkan ada sesuatu yang sangat menarik akan berlaku di sini, iaitu apabila bila kita tulis dengan pembahagian, bila kita tulis pembahagian 10, ya, yang katakan tadi contohnya di sini 6.3. 6.3 bagi dengan 10 dan di sini 6.3 bagi dengan 10. Di sini 6.3 bagi dengan 100, 6.3 bahagi dengan. Jom kita akan buatkan di sini untuk menyenangkan pemahaman murid-murid. Kita akan gunakan balik
contoh di sini dan kita akan pindahkan kepada di sini. Apa kata kita lakukan ini dengan harapan bahawa ianya lebih senang untuk murid-murid memahaminya. Okey, di sini kiranya apa yang kita lakukan di sini dengan tanda-tanda negatif. Dengan tanda-tanda negatif tak nampak lagi. Okey, tapi di sini kita nampak bahawa semua tanda pembahagian di sini. Okey, dan saya nak murid-murid perhatikan di sini kesemua titik atau kuasa dia semua positif di sini. Ini positif 1. Ya, ini positif, ini sifat kita tak tuliskan. Okey, dan di sini positif 2, positif 3. Bila kita bahagi kuasanya dengan positif, tetapi sekarang kita nak tunjukkan sesuatu yang sangat-sangat menarik. Apakah dia tu? Iaitu perkara yang sama di sini kita boleh ditulis dengan satu cara yang berlainan tetapi membawa maksud yang sama. Okey, mari kita bandingkan dan kita tuliskan dia. Sekarang kita akan hilangkan tanda pembahagian di sini. Okey, dan kita akan tukar dia kepada tanda darab. Okey, kita akan buatkan ini. Semuanya kita akan hilangkan dan digantikan dia dengan pendarapan. Okey, tanda pendarapan. Apakah benda lain yang perlu kita ubahkan? Ya, okey. Untuk nombor yang 1 tu, kita tidak akan membawakan apa-apa perbezaan dia, ya. Dan untuk nombor yang 10 kuasa 1 tadi kita kuasa positif 1, tetapi sekarang kita akan ubahkan dia kepada negatif 1. Di sini sudah jadi negatif 1. Maksudnya bahagi 10 sama dengan kuasa negatif. Jom kita ubahkan lagi di sini. Kuasa dia sekarang jadi negatif 2. Yang kuasa positif 3 ini sekarang dah diubahkan kepada kuasa negatif 3. Okey. Dan sebelum kita buatkan latihan selanjutnya, jom kita berlatih dulu supaya kita boleh sesuaikan diri, ya. Apabila kita ada sesuatu pembahagian 1,000 dalam bentuk indeks, ianya sama dengan darab 10 negatif 3. Jom kita buatkan lagi latihan. Kalau bahagi dengan 10, ianya sama artinya dengan 10 gandaan negatif 1. Ya, bila kita buatkan pembahagian di sini, katakan pembahagian kepada 10,000, ianya bermaksud sama artinya dengan darab negatif 4. Okey? Ini adalah perbandingan apabila gandaan negatif. Okey, untuk lebih lagi memahami, jom kita berlatih lagi. Okey, di sini biarlah kita buatkan latihan. Okey, dengan gandaan
10 berindeks negatif. Okey, cuba kita lakukan ini. Okey, bagi contoh 1, ayat 1, katakan kita ada 9.843. Apabila kita darab dengan gandaan 10 kepada kuasa negatif 2, apakah yang akan kita dapat? Kita tahu bahawa kuasa 10 kuasa negatif 2 sama maksud dia dengan bahagi 10 kuasa 2. Ya, kita akan tuliskan di sini supaya murid-murid ini sama dengan bahagi dengan 10 kuasa 2 atau juga bahagi dengan sama artinya dengan bahagi dengan 10. Maka kita akan nombor dia akan menjadi bagaimana tu? Ya, bila kita bahagi dengan sesuatu, kita tahu bahawa kita akan dapat nombor yang lebih kecil. Ya, maka jom kita mulakan di sini bagaimana kita gerakkan titik perpuluhan. Ya, kita akan menghala ke kanan. Dan di sini berapa langkah yang akan kita ambil? Ya, 2 langkah. 1, 2. Kita akan berhenti di sini dan di tempat kosong-kosong, di tempat poket tu kita gantikan yang kosong. Ya, ialah kita inilah yang akan kita dapat. Ya, dan kita letakkan penjelasan ini di sini. Ya, dan kita beri tempat untuk tuliskan jawapan dia. Ya, kita akan dapat 0.0983. Okey, lagi banyak latihan. Latihan kedua, kiranya kita dapat 6,746 dan bila kita darabkan dengan kuasa negatif 3, apakah yang akan kita dapat? Negatif 3 maksud sama dengan bahagi dengan 1,000. Maksudnya titik perpuluhan akan digerakkan. Jom kita mulakan pergerakan titik perpuluhan. Tempat ori dia ada kat sana. Dan sekarang kita akan gerakkan 3 langkah. Ya, tempat baru dia akan ada di sini. Maka jawapan dia, ya, murid sudah tahu. 6.746. Okey, kita akan sediakan ini. Biarlah murid cuba lakukannya. Okey, kita buatkan 85,122. Bila kita darabkan dengan negatif 2, apa yang kita dapat? Okey, kita semua boleh berhentikan, pausekan video, cubakan dan kita jumpa balik sekejap nanti. Okey, apa yang kita dapat? Apakah kita semua dapat jawapan dia? Ya, gerakkan 2 kali, bahagikan dengan 100, maksud dia 851.22. Ya, betul tak? Adakah kita semua dapat nombornya? Cuba kita terangkan di sini sekejap. Ya, manakah tempat asal titik perpuluhan nombor ini? Ya, titik asal dia ada di sana dan kita gerakkan dia, ya. Kita akan gerakkan. Di sini kita akan seolah-olah kita bahagi dengan 100. Mengapa saya kata 100? Kerana di sana ada 2 kosong. Dan kenapa saya katakan bahagi? Sebab kuasanya negatif.
Biar cikgu ulang lagi. Bila kuasanya negatif, maksudnya kita bahagikan. Okey, maka jom kita gerakkan. Kita bahagikan dengan 100 dan hala ke mana titik perpuluhan itu akan dianjakkan. Ya, hala ke kanan. Maka kita akan gerakkan di sini. Jom mula. Berapa langkah? 2, 1, 2. Ini adalah tempat baru atau rumah baru titik perpuluhan kita. Dan dapatlah tempat ini. Okey? Dan kita sebelum mengakhiri ini video ini, biarlah kita buatkan satu latihan di mana kita buatkan latihan yang campurkan gandaan 10 indeks positif dan gandaan 10 indeks negatif. Kita bukakan lagi satu. Okey. Di sini jom kita buatkan latihan nombor 1. Biarlah kita buatkan 3 kita letakkan ya 3.94. Dan bila kita letakkan di sini 10 dan gandaan 4. Apakah jawapan dia ya? Okey, murid-murid boleh cubakan. Ya, apakah nombor yang kita dapat? Ya, jom kita mulakan. Bila kita darabkan kepada positif 4, maksudnya nombor semakin besar dan gerak tempat-tempat 1, 2, 3, 4. Poket diisi dengan kosong, maka keluarlah jawapan dia iaitu 39400. Betul kan? Jom kita buatkan lagi satu latihan, iaitu kita buatkan nombor 2. Biar kita buatkan 65.29 dan sekarang kita darabkan dengan negatif 3. Apakah agaknya yang akan kita dapat? Ya, itulah yang kita dapat. Kita akan dapat pergerakan ini negatif, bergerak ke sini dan bergerak 3 langkah. Dapat di sini. Gantikan poket dengan kosong. Ya, itulah kita dapatnya 0.06529. Jom kita buat lagi 2 soalan dan kita teruskan. Biarlah kita dapat nombor 823.41. Dan di sini kita akan gunakan gandaan 10 indeks negatif 2. Apakah yang akan kita dapat? Murid-murid cuba dahulu dan kita akan selidiki apakah jawapannya. Ya, kita akan dapat 8.2341. Apakah kita semua dapat jawapan yang sama? Ya, syabas. Jom kita bagikan soalan yang terakhir. Kita masukkan nombor di mana ianya 0.000. Dan biarlah kita berhenti kosong tu kat situ dan kita masukkan 582. Dan di sini kita akan darabkan dengan kuasa 5. Apakah yang akan kita dapat? Pauskan video ni dulu dan kita jumpa untuk selidiki jawapannya. Okey.
Kita dapat jawapan dia berapa tu? Okey, di sini kita anjakkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itulah tempat dia. Kita dapat 58.2. Apakah kita semua sudah dapat jawapan ini? Okey, dan kita akan akhiri video ni di sini dan kita akan jumpa lagi secepat mungkin. Kita akan selidiki lebih lanjut lagi aplikasi gandaan 10 dalam bentuk piawai. Kita dalam video yang akan datang ini, kita akan dapat lebih menguasai gandaan 10 ini dalam menukarkan nombor tunggal kepada nombor dalam bentuk piawai dan juga hal yang bertentangan iaitu bentuk piawai kepada nombor tunggal. Okey, jadi saya cikgu ingin mendorong murid-murid boleh kaji semula video ini supaya pastikan murid-murid dapat menguasai kemahiran gandaan 10 ini dengan betul-betul cun. Okey, dan kita jumpa balik nanti di video yang akan datang. Selamat sejahtera, sehat-sehat selalu dan senyum selalu. Bye-bye.